Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan jemaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada subuh ni kita dapat lagi meneruskan kuliah tafsir Al-Quranul Karim, surah Al-Ma'idah, surah yang kelima dalam Al-Quran. Pada minggu lepas, Alhamdulillah, kita telah pun membahaskan sehingga ayat yang kelima. So, pada subuh ni insyaAllah kita akan sambung ayat 6 surah Al-Ma'idah ni. Baik, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang tengah menonton, silalah buka Al-Quran, tengok surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Baik, ayat Allah Ta'ala ni adalah salah satu ayat yang sangat agung yang mengandungi banyak hukum hakam. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ketika mana beliau mentafsirkan ayat ni, beliau mengatakan hadhihi ayatun azimatun qad ishtamalat ala ahkamin kathirah. Ayat ini merupakan ayat yang sangat agung yang mengandungi banyak hukum hakam. Ya, maka ketika mana kita membaca pentafsiran Al-Imam As-Sa'di rahimahullah terhadap ayat ini, saya menghitung ada 51 kesimpulan hukum hakam yang dikeluarkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah daripada ayat Allah Ta'ala. Ya, inilah salah satu keagungan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ayat boleh mengandungi puluhan hukum hakam. Ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Maka ucapan Nabi pun dikenali dengan jawami'ul kalim, ya, kata-kata yang mengandungi makna yang luas. Kadang Nabi sebut pendek sahaja, tetapi ketika mana dikaji makna ucapan Nabi tu, maka sangat luas makna dia. Ya, baik, kita lihat satu persatu. Ayat ni dimulai Allah Ta'ala dengan ya ayyuhallazina amanu. Dalam Al-Quran lebih kurang ada sebanyak 88 kali Allah Ta'ala menyebutkan ayat ya ayyuhallazina amanu. Dan ketika mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memulakan ayat ya ayyuhallazina amanu, ini memberi makna anna hadhihi al-madhkurat fiha imtithaluha wal amalu biha min lawazimil iman alladhi la yatimmu illa bihi. Ketika mana satu ayat seperti ayat 6 ini dimulai Allah Ta'ala dengan ya ayyuhalladzina amanu, so ini menunjukkan kepada kita bahawa melakukan ataupun mengamalkan apa yang terkandung dalam ayat ini bahagian daripada perkara yang melazimkan iman kita, dan tidak sempurna iman kita
kecuali kita melakukan sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini. Itu isyarat daripada ayat-ayat yang diawali Allah Ta'ala dengan ya ayyuhalladzina amanu, seperti pada ayat 6 surah Al-Ma'idah ini, ya. Maka supaya iman kita ini tetap dan sempurna iman kita, mestilah kita melakukan apa yang Allah perintah dalam ayat ini, ya. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, kalau kamu mendengar Allah Ta'ala sebut ya ayyuhalladzina amanu, maka dengarlah sungguh-sungguh, kerana perintah yang akan disebut selepasnya adalah perintah yang amat penting, atau tegahan yang hendak disebutkan selepasnya adalah juga tegahan yang amat penting. Kerana biasanya selepas ayat ya ayyuhalladzina amanu hanya ada dua kemungkinan. Pertama, perintah daripada Allah, dan yang kedua adalah tegahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada ayat ni Allah Taala sebut idza qumtum ilas salah, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang, ya. Idza qumtum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kata Allah, ketika mana kamu hendak mendirikan salat, maka al-amru bil qiyami bis salah. Dalam ayat ini terdapat perintah untuk mendirikan salat, ya. Idza qumtum ila salah, jika kamu hendak mendirikan salat. Pada ayat idza qumtum ila salah ni terkandung juga al-amru bin niyati lis salah, perintah untuk membuat niat ketika mana salat. Sebab ayat idza qumtum ila salah itu memberi makna biqasdiha wa niyatiha, ketika mana kamu berniat untuk mendirikan salat. Maka salat wajib kita untuk berniat, sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, ya. Amal itu semua bergantung kepada niat. Bahkan antara yang membezakan amalan biasa dengan amal ibadat adalah niat, ya. Kalau kita melakukan satu perbuatan yang tidak disertai dengan niat, maka dia jatuh kepada perbuatan adat biasa sahaja. Tetapi kalau satu perbuatan itu kita sertai dengan niat, walaupun perbuatan itu adalah perbuatan biasa adat, tapi dia boleh menjadi ibadat. Contoh, kita makan itu perbuatan biasa adat. Tetapi kalau kita sertai dengan niat makan tu, dia boleh jadi ibadah. Contoh, kita niat saja aku makan supaya aku kuat ibadat, supaya aku kuat menuntut ilmu, supaya aku sihat, boleh ibadat dan lain sebagainya. So dia akan jadi ibadat. Jadi amal adat, ya, kebiasaan boleh jadi ibadat kalau kita sertai dengan niat. Maka ketika mana kita hendak sembahyang, kita perlu untuk ada niat, mesti ada niat. Dalam mazhab Syafi'i, niat itu ada ketika mana takbiratul ihram. Tetapi dalam pendapat yang lain, mazhab yang lain, mereka boleh berniat hatta sebelum takbiratul ihram, ya. Baik. Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq sampai seterusnya. Ini menunjukkan kepada kita bahawa isyaratut taharati li sihhatis salah, disyaratkan untuk bersuci ketika mana hendak mendirikan salat. Maka antara syarat sah salat itu ialah mesti suci. Mesti suci. Suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Ya, bahkan yang suci itu bukan kita sahaja, tetapi termasuk pakaian kita, tempat kita salat. Ya, barulah kemudian dipandang sah salat yang kita lakukan. Ya. Dan perintah ini merupakan perintah wajib, li'anna Allah amara biha 'inda al-qiyam ilaiha wal aslu fil amri al-wujub. So perintah bersuci untuk mendirikan, sebelum mendirikan salat ini, dia adalah perintah yang wajib, ya. Daripada ayat ini juga dapat difahami anna at-taharata la tajibu bidukhulil waqt. Berdasarkan ayat ini, bersuci itu atau seperti wuduk tadi misalkan, itu tidak wajib
masuk waktu. Artinya macam ni, walaupun waktu solat belum masuk, kita boleh sahaja berwuduk, tidak disyaratkan dukhulul waqt. Kalau solat itu syarat dia mesti dukhulul waqt, mesti masuk waktu solat. Tetapi kalau wuduk tidak disyaratkan dukhulul waqt. So seandainya belum masuk waktu solat pun kita wuduk tidak mengapa, kerana ia tidak disyaratkan dukhulul waqt, masuk waktu, ya. Wa innama tajibu 'inda iradatis salah. Wuduk tu atau bersuci itu wajib ketika mana kita hendak salat, sama ada dah masuk waktu ataupun mungkin belum masuk waktu, ya. Baik, kemudian dari ayat idza qumtum ila salah, Allah Ta'ala menggunakan kata salah dekat sini itu secara mutlak. Artinya apa? Disyaratkan bersuci sebelum salat itu untuk semua salat, minal fardi wan nafl, salat fardu ataupun salat sunat, wa fardul kifayah, bahkan salat yang fardu kifayah seperti salat jenazah, tushtaratu lahu at-taharah, disyaratkan supaya bersuci. Hatta sujud al-mujarrad inda kathirin minal ulama, bahkan sujud pun, ya, semata-mata sujud itu disyaratkan oleh setengah ulama, kebanyakan daripada ulama. Misalnya sujud tilawah, seperti misalnya kita sujud tilawah, itu bagi setengah ulama mesti kita dalam keadaan suci. Begitu juga wasyukur, sujud syukur, itu bagi setengah ulama disyaratkan mesti kita dalam keadaan suci. Jadi daripada perkataan salat, idza qumtum ila salah, ini menunjukkan bahawa solat apapun yang hendak kita lakukan, sama ada itu wajib ataupun sunat ataupun fardu kifayah, kita mestilah berwuduk, ya, kita mestilah bersuci, kerana ia sudah menjadi syarat sah kepada solat itu, tanpa memandang solat itu fardu ataupun sunat ataupun fardu kifayah, ya. Baik, kata Allah Ta'ala, idza qumtum ila shalah, jika kamu hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kamu, ya, basuhlah wajah kamu, ya. Ini dalil berwuduk, kewajiban berwuduk daripada Al-Quran. Jadi al-amru bi ghuslil wajh, ini perintah untuk membasuh wajah. Yang dikatakan membasuh itu mesti kita mengalirkan air pada wajah kita. Jadi seandainya ada orang dia letakkan tangan dia ke air, kemudian dia usapkan ke wajah dia, itu belum dikatakan sebagai membasuh, kerana tidak mengalir air. Yang dikatakan membasuh itu dia mesti mengalirkan air pada wajah dia, ya. Baik, so yang disebut dengan wajah tu apa? Kalau dilihat dari panjang dia, mimma nabati sya'ri ra'si al-mu'tad, dari tempat tumbuh rambut biasa, yang biasa. Sebab ada juga orang botak, dia sampai tak ada rambut dah. So macam mana dengan dia? Adakah dia mesti membasuh wajah tu mulai daripada sini? Contoh ada orang botak sampai dekat sini, adakah dia mesti basuh tu sampai situ? Tidak. Dia ikut tempat tumbuh rambut kebiasaannya. Biasa tumbuh rambut kita dekat sini sikit. So wajah tu daripada sini, ya, daripada sini sampai kepada dagu kita, sampai kepada dagu. Ini dari sisi tulan, dari sisi panjang dia, ya. So dikatakan wajah dari sisi panjang dia, daripada tempat tumbuh rambut sampailah ke dagu kita. Manakala ardan, dari sisi lebar dia pula, itu mesti minal uzun ilal uzun, dari telinga ke telinga, telinga ke telinga. Maka kalau kita membasuh wajah ketika mana berwuduk, kita perlu pastikan bahawa kita telah membasuh dari tempat tumbuh rambut biasa hingga ke dagu dan juga telinga ke telinga, ya. Ni had dia, lebar dia telinga ke telinga, panjang dia daripada tempat tumbuh rambut biasa hingga ke dagu, ya.
Baik. Dekat sini Allah Ta'ala sebut membasuh wajah. Wa yadkhulu fihi al-madmadah wal istinsyaq bis sunnah. Masuk juga dalam perintah ini untuk berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, cuma hukum dia adalah sunnah. Dia tak sampai kepada wajib. Kalau membasuh wajah ni wajib, sedangkan berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, itu hukum dia sunnah. Namun kata para ulama, dalam perintah faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu, sudah masuk di dalam perintah itu untuk kita berkumur-kumur dan juga memasukkan air ke hidung, walaupun hukumnya adalah sunat. Basuh wajah ni adalah wajib, ya. Baik, kemudian kata Allah Ta'ala, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan kamu hingga kepada siku, ya, basuh hingga kepada siku, ya. Artinya had dia sampai ke siku, bersamaan dengan siku ini, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah bi ru'usikum, kepala kamu. Huruf ba dekat situ ada setengah ulama memahami sebagai ba littabaiyah, huruf ba yang menunjukkan sebahagian. Maka mereka memahami seperti dalam mazhab Syafi'i misalkan, yang wajib diusap itu kepala atau rambut sebahagian saja, tak mesti semua. Maka seandainya tidak 3 helai rambut dia usap, itu dah cukup, dah memadai. Namun ulama yang lain memandang huruf ba dekat situ bukan laysat littaba'i, bukan huruf ba yang menunjukkan sebahagian. So kata mereka itu huruf ba lil mulasiqah, yang menunjukkan semua. So oleh kerana itu mereka berpandangan, ya, wajib untuk al-mas'u bi jami'ir ra's, ya, wajib untuk menyapu seluruh kepala ataupun rambut. So ini perbezaan pendapat lah, ya, dalam kalangan ulama. Ada yang mengatakan cukup sebahagian kerana mereka memandang huruf ba dekat situ menunjukkan sebahagian. Setengah ulama yang lain pula mengatakan huruf ba dekat situ bukan menunjukkan sebahagian tapi menunjukkan semua, maka mesti diusap semua, ya. So dalam masalah ini ada perbezaan pendapat, ya. Tidak dinafikan bahawa yang paling afdal adalah mengusap seluruh kepala, walaupun ada riwayat, ada pendapat boleh kita mengusap sebahagian, tetapi semua bersepakat bahawa yang paling afdal dalam mengusap kepala ataupun rambut ialah kita usap keseluruhan semua, ya, kita usap keseluruhan semua, ya. Baik. Dan bagaimana cara kita mengusap kepala ataupun rambut ni? Dalam ayat ni Allah tidak menjelaskan, walaupun nanti ada penjelasan ulama cara dia begini disebutkan, tetapi pada ayat ni Allah Ta'ala tidak sebut macam mana cara dia. So oleh kerana itu, ya, oleh kerana itu annahu yakfil mashu kaifa makana, sudah memadai mengusap ataupun menyapu kepala itu macam mana pun cara dia. Biyadaihi, dia buat dengan 2 tangan dia, au ihdahuma, ataupun salah satu tangan dia saja, atau bahkan mungkin dia menggunakan alat, dia tak guna langsung dengan tangan dia tapi dia guna alat yang lain, itu pun memadai kata setengah ulama. Yang penting dia mengusap kepala dia, ya, ataupun rambut dia. Jadi annal wajib li'anna Allah adlaqa al-mash wa lam yuqayyidhu bisifatin, kerana pada ayat ni Allah memerintahkan mengusap kepala itu secara mutlak dan Allah tidak kaitkan dengan sesuatu apapun. So oleh kerana itu boleh dengan cara bagaimanapun, 1 tangan ke 2 tangan ke, bahkan menggunakan alat pun diperbolehkan, ya. Falau ghassala ra'sahu wa lam yamur yadahu alaihi lam yaqf, seandainya ada orang
dia basuh sahaja kepala dia, tapi dia tidak membuat tangan dia mengusap, maka itu tidak memadai. Kenapa? Li'annahu lam ya'ti bima amara Allah bih. Kerana tidak dikatakan dia melakukan apa yang Allah perintah. Contoh macam ni. Ada orang dia nak berwuduk, ya, dia nak berwuduk. Ada shower, and then dia tak usap dengan tangan dia. Dia sekadar mengalir sahaja air tu dekat situ, tanpa ada dia usap dengan tangan dia. Maka itu tidak dikatakan memadai. Kerana yang dikatakan al-masah itu mesti dia usap. Tidak boleh sekadar dia mengalirkan air sahaja dekat situ. Mesti diusap dengan tangan dia ataupun disapu dengan tangan dia. Barulah kemudian dikatakan al-masah. Kalau itu dia tak lakukan, maka tidak dikatakan sebagai al-masah, ya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala sebut pada ayat ini, wa arjulakum ilal ka'bain, dan perlu untuk membasuh kaki hingga ke buku lali, ya. Wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat ini dibaca dengan dua qiraat. Ada yang membaca dengan wa arjulakum dan ada yang membaca wa arjulikum. Kalau kita baca dengan wa arjulakum, maka kaki mesti dibasuh sampai ke buku lali. Tetapi kalau dibaca wa arjulikum, itu tidak perlu dibasuh, disapu sahaja pun telah memadai. Kedua-dua cara baca ini sebenarnya mendatangkan dua hukum yang berbeza, dan kedua-dua hukum ini sama-sama diperakui. Maka dalam Islam, kalau kaki kita dalam keadaan terbuka, sihat, tak ada masalah, kita mesti basuh. Namun kalau kaki kita dalam keadaan tertutup, seperti misalnya orang dahulu memakai khuf, istilah dia, maka dia boleh usap, sapukan saja air ke situ, sah, tidak menjadi masalah. Ataupun misalnya orang yang mungkin sakit, ya, dia tak boleh nak basuh, maka dia boleh sapu air dekat situ, ya. Maka dua cara baca ini menunjukkan dua hukum yang berbeza, dan kedua-dua hukum ini adalah sama-sama boleh. Tetapi tidak boleh kita menyapu kaki, ya, dalam keadaan kaki kita sihat, dalam keadaan terbuka, itu tidak diperbolehkan, ya. Baik. Ayat-ayat Allah Ta'ala ni menunjukkan kepada kita al-amru bit tertibi fil wudu'. Penting kita untuk tertib dalam berwuduk, ya. Kenapa? Kerana ketika mana Allah Ta'ala menyebutkan anggota wuduk tadi, Allah Ta'ala sebut secara tertib, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka yang empat ni, kata para ulama, wajib mesti tertib. Artinya membasuh wajah mesti lebih dahulu, baru kemudian yang kedua membasuh tangan hingga ke siku, baru kemudian menyapu kepala ataupun rambut, baru kemudian membasuh kaki. Yang empat ni dia mesti tertib secara berurutan, tidak boleh kita balik. Contoh orang dia buat, basuh kaki dululah, baru kemudian dia basuh wajah, baru tangan, ataupun dia tangan dulu baru wajah, atau kepala dulu baru wajah. Tak boleh, mesti ikut tertib. Maka salah satu rukun wuduk itu adalah tertib. Mesti tertib ikut susunan yang Allah Ta'ala sebut pada ayat ini, ya. Baik. Namun begitu, kata para ulama, anna tertiba makhsusun bil a'dha'i al-arba'ah. Tertib itu hanya untuk empat anggota wuduk tadi saja. Wajah, tangan, kepala dan juga kaki, ya. Manakala yang lain itu tidak wajib tertib. Contoh, kanan dahulu baru kiri, itu tidak wajib. Atau misalnya berkumur-kumur dahulu baru memasukkan air ke hidung, itu tidak wajib. Itu sunat saja.
Jadi mendahulukan kanan baru kiri itu hukumnya sunat saja. Berkumur-kumur dahulu baru memasukkan air ke hidung itu hukumnya juga sunat saja. Ia tidak sampai kepada wajib. Oleh kerana itu kata para ulama yang wajib kita lakukan secara tertib itu ialah yang 4 tadi, ya. Basuh wajah, kemudian tangan hingga ke siku, kemudian menyapu rambut ataupun kepala, and then membasuh kaki hinggalah ke buku lali, ya. Baik, kita teruskan firman Allah Ta'ala ni. Kemudian kata Allah, wa in kuntum junuban fattahharu, ya. Dan jika kamu junub, artinya berhadas besar, maka bersucilah kamu dengan mandi wajib, ya. Jadi apa yang disebutkan tadi itu berbicara tentang hadas kecil, ya. Sekarang ni pula berbicara tentang hadas besar. Wa in kuntum junuban fattahharu, ya. Kalau kamu junub, ya, artinya dia berhadas besar, keluar air mani. Kalau junub keluar air mani ataupun tidak, maka dia wajib mandi, ya. Dia wajib mandi, ya. Di luar daripada itu dia mesti keluar air mani, seperti misalnya bermimpi dan lain sebagainya. Fattahharu, maka hendaklah bersuci dengan cara mandi. Maka menghilangkan hadas kecil itu cukup dengan berwuduk seperti cara pertama tadi, tetapi untuk menghilangkan hadas besar seperti orang yang junub keluar air mani, dia mesti dengan cara mandi. Lalu kemudian kata Allah pada ayat ni, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban wa in kuntum marda, dan jika kamu sakit, ya, aw ala safarin, atau sedang musafir, aw jaa ahadun minkum minal ghaid, ataupun mungkin dia buang air besar, ya, datang dari tempat buang air besar, aw lamastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an, lalu kamu tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka bertayammumlah kamu dengan tanah ataupun debu yang bagus, ya. Baik, dekat sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan nikmat Allah kepada kita, iaitulah bimasyru'iyati at-tayammum, ya. Dengan Allah Ta'ala mensyariatkan tayammum, ya. Jadi Allah Ta'ala syariatkan tayammum ni, ini menjadi salah satu nikmat Allah Ta'ala bagi kita ketika mana kita tidak dapat menggunakan air ataupun tak ada air. Maka Allah Ta'ala sebut wa in kuntum marda, dan kalau kamu sakit, maka salah satu sebab boleh bertayamum itu wujudul marad, dia sakit. Sakit macam mana? Alladhi yadurruhu ghusluhu bil ma', yang mana kalau dia basuh dengan air atau dia mandi dengan air, maka itu akan mendatangkan bahaya untuk dia. Maka fayajuzu lahu tayammum, bolehlah dia ke saat itu untuk bertayamum. Sebab kalau dia guna air itu untuk berwuduk ataupun mandi contoh, akan mendatangkan bahaya yang lebih besar kepada sakit dia tu, maka saat itu bolehlah dia bertayamum. Dan juga yang membolehkan bertayamum ni berdasarkan ayat Allah Ta'ala tu ialah as-safar. Dia musafir, dahulu orang musafir dia susah nak dapat air, ya, ataupun dia buang air besar ataupun buang air kecil, idza adamal ma', ketika mana air tak ada, dia buang air ataupun buang air besar ataupun buang air kecil, lalu kemudian tak ada air, so saat itu bolehlah kemudian untuk bertayamum. Maka fal marad, orang sakit,
Yajuzut tayammum ma'a wujudil ma'. Orang sakit dia boleh tayammum walaupun air tak ada. Orang sakit dia boleh tayammum walaupun air ada. Ya, walaupun air ada. Kenapa? Kerana illat dia boleh dia tayammum sebab kalau dia guna air tu membahayakan dia. Selain daripada itu, boleh tayammum kerana air tak ada. Jadi kita dapat simpulkan yang membolehkan tayammum tu dua. Ya. Kita kesimpulan am dia lah. Satu, kerana sakit. Maka walaupun ada air, kalau sakit boleh tayammum. Sakit yang tentu bahaya kalau dia kena air. Yang kedua, boleh tayammum ketika mana air tak ada. Sama ada dia ketika musafir ataupun tidak musafir. Kalau air tak ada, maka bolehlah dia untuk bertayammum. Ya. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat ini, ya, kata Allah Ta'ala, falam tajidu aw lamastumun nisa, atau dia menyentuh wanita. Maksud menyentuh dekat sini, ini pun ulama berbeza. Ada ulama mengatakan yang penting dia menyentuh. Maka misalkan dalam mazhab Syafi'i, bersentuhan lelaki dengan wanita yang bukan mahram batal wuduk. Ya. Sedangkan menurut ulama yang lain, aw lamastumun nisa dekat sini maksudnya ialah berhubungan suami isteri. Ya. Falam tajidu ma'a, lalu kamu tidak mendapati air. Kata falam tajidu dekat sini, kata para ulama, ini menunjukkan bahawa dia mesti cari air terlebih dahulu. Dia kena cari air dulu. Sebab tidak dikatakan falam tajidu kalau dia tak cari air. Kemudian kamu tidak mendapati. Kata tidak mendapati itu, pernyataan tidak mendapati itu artinya dia mesti berusaha terlebih dahulu. Maka orang yang hendak bertayamum kerana air tak ada, dia mesti cuba dulu untuk mencari air. Dia cari, tak jumpa, barulah fatayammamu sa'idan tayyibah. Barulah kemudian dia boleh bertayamum menggunakan debu yang baik, ya, debu yang suci. Maka bolehlah dia kemudian bertayamum dengan itu. Maka dalam mazhab Syafi'i, tayamum itu mestilah menggunakan debu. Tidak boleh menggunakan yang lain seperti tembok, dinding, kerusi dan lain sebagainya, ya. Macam mana cara bertayamum tu? Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maka kata Allah Ta'ala, sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan debu itu. Ini Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana cara bertayamum itu, ya. Untuk kemudian dia membasuh, mengusap ataupun menyapu wajah dia, ya, dan juga tangan. Dua itu saja, duna baqiyatil a'dha. Tidak ada anggota yang lain. Dua itu sahaja, ya. Wajah dekat sini ini mencakupi semua wajah, semua wajah, tapi tidak perlu masuk ke dalam hidung, ke dalam mulut dan lain sebagainya, ya. Baik. Dan tangan pula dekat sini tidak ada disebut sampai mana, ya. Kata Allah Ta'ala, famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Sapu wajah dan juga tangan. Tangan ni tak disebut. Kalau wuduk, Allah Ta'ala sebut faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sampai ke siku. So, menyapu tangan semasa tayamum tu sampai mana? Dekat sini pun ulama berbeza pendapat. Kalau merujuk hadis, Nabi bertayamum itu mengusap tangan sampai dekat sini, ya, pergelangan tangan ni sampai dekat situ, tak sampai ke siku. Tetapi ulama seperti dalam mazhab Syafi'i misalnya, itu menyatakan menyapu itu sampai ke siku. Kenapa? Dikiaskan kepada wuduk. Namun begitu, kita kena berlapang dada seandainya kita menyaksikan orang bertayamum, dia hanya sampai ke pergelangan tangan saja, dekat sini saja, ya. Dia tidak sapu sampai ke siku, ya. Kerana memang ada disebut dalam hadis Nabi begitu. Seorang yang menyapu sampai ke siku,
dia kiaskan kepada wuduk, sebab ketika wuduk Allah Ta'ala perintahkan ilal marafiq, sampai kepada siku. Orang yang menyapu tangan sampai ke siku semasa tayamum, artinya dia dah melampaui apa yang dibuat oleh golongan pertama tadi. So insya-Allah kedua-duanya sah saja. Ya, insya-Allah kedua-duanya sah saja. Cuma kita nak berpegang mana satulah. Kita nak berpegang saya sampai siku, so tak ada masalah. Ya, orang nak berpegang tak sampai ke siku, kita patut untuk menghormati pegangan mereka. Ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat ni, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah Ta'ala tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan. Ya, Allah Ta'ala tak nak ingin kita susah dalam menjalankan agama ini, terutama tadi dalam bab air, kalau air tak ada. Ya, walaki yuridu li tahhirakum, yang Allah inginkan kita ni menjadi suci, suci zahir dan batin. Batin kita ni kena suci, zahir kita ni pun kena suci. Itu yang Allah Ta'ala inginkan. Waliyutimma ni'matahu alaikum, dan Allah hendak menyempurnakan nikmat-nikmatnya ke atas kamu. Maka Allah Ta'ala syariatkan tayammum ni antara nikmat Allah Ta'ala kepada kita. La'allakum tashkurun, moga-moga dengan itu kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita, nikmat Allah Ta'ala tu bukan sahaja dalam berbentuk harta benda, bukan sahaja dalam bentuk kesihatan, keafiatan, tetapi juga nikmat Allah Ta'ala tu ialah hukum hakam yang Allah Ta'ala syariatkan yang memudahkan kita. Yang memudahkan kita. Seperti tayammum tadi. Tayammum tu memudahkan kita. Ketika mana kita tak boleh menggunakan air ataupun air tak ada, so ada cara yang memudahkan kita untuk tetap dalam keadaan suci, iaitulah bertayammum. So ini adalah nikmat daripada Allah yang juga kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So mungkin itu sahajalah kuliah kita pada subuh ni, ayat 6 surah Al-Ma'idah, yang mengandungi banyak hukum hakam yang berkaitan dengan berkaitan dengan solat, berkaitan dengan wuduk, dan juga tayammum, serta Allah menyatakan nikmat kemudahan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita semua. Moga-moga kuliah ini bermanfaat bagi kita, yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.